Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang saya janjikan semalam, ya. Ini kali pertama sebenarnya saya live FB, tak pernah live sebelum ni. Tak tahu betul ke tak, ya. Jadi ke tak, ya, dapat ke tak, dengar ke tak, ya. Okey, kita try dulu, ya. Okey, hari ini adalah hari pertama untuk PKPB bagi negeri-negeri yang baru diperintahkan untuk menjalani PKPB selain daripada Lembah Kelang, ya. Ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di pejabat, ya. Macam saya hari ini bekerja dari rumah, ya. Work from home, okay. So saya nak ambil peluang di sini untuk membaca sebuah buku yang saya rasa bermanfaat dan bagus, ya. Untuk kita sama-sama mengambil kebaikan daripada buku ni, ya. Tapi saya nampak baru ada seorang masuk, jadi kita tunggu lagi. Mana tahu kan ada beberapa orang. InsyaAllah kita akan live sekejap lagi. Okey. Kita bagi masa sikit, ya, siapa-siapa yang berminat nak masuk, ya, nak join kita, ya. Selamat datang. Saya tak nampak kat sini, ya, siapa yang ada, ya. Siapa yang ada dan siapa yang hadir. Okey. Kalau yang ada tu boleh tak komen sikit siapa yang ada? Boleh saya sebutkan nama kat sini. Okey, siapa, ya? Okey, selamat selamat menonton, ya. Kali pertama saya cuba untuk live, ya. Okey, dah ada 6 orang, ya. Kita tunggu dalam 10 orang, kejap lagi kita masuk. Okey. Okey, Kak Sia. Assalamualaikum, Kak Sia. Kanda Sufi ni siapa, ya? Fida sahabat saya. Shima, ya. Janganlah panggil saya Ustazah, ya. Saya kaunselor biasa je, ya. Ya. Okay, Assalamualaikum semua. Sihat ke? Macam mana PKPB, ya? Macam mana semua? Masih positif, ya? Assalamualaikum Putri, sahabat saya. Ya. Kita nak share-share je. Saya bukan banyak ilmu pun, ya. Kita cuma nak share, ya. Sesuatu daripada tak buat apa-apa, kan? Daripada duduk rumah tak buat apa-apa. Kita cuba untuk manfaatkan, ya. Sebenarnya buku ni saya adalah baca beberapa kali, tapi saya tak ingatlah saya dah khatam habis ke tak. Tetapi saya cari topik-topik yang berkaitan dengan diri saya ataupun apa, baru saya baca, ya. Jadi saya pun disebabkan hari ini hari pertama saya kena BDR, ya, work from home, bekerja dari rumah. Jadi saya rasanya inilah salah satu kaedah yang boleh membantu diri saya juga sebenarnya. Nurul Huda, Assalamualaikum. Oh, okey, Cik Epul. Assalamualaikum, Cik Epul. Daripada KKB, Maktab KKB. Okey. Lupa Kanda Sufi. Okey. Sufi sangat kat Cik Epul, ya. Sihat, Cik Epul? Okey. Okey, so kita dah ada 11 orang. Kalau
12 orang. Okey. Kalau semua macam dah okey kan, kita pun boleh je on kan. Ya. Tak apa, biar sedikit pun tak apa. Janji yang sedikit ni dapat apa yang saya cuba kongsikan ya. Okey. Okey, tahniah ya pada yang masuk. Okey. Hari ni kita nak mulakan pada hari ini. Semalam saya belik-belik ya buku, sebenarnya tak rancang pun ya nak buka buku Jangan Bersedih La Tahzan ni ya. Tapi bila saya buka, saya rasa macam sangat sangat sinonim ya ataupun sangat signifikan dengan situasi yang kita hadapi pada masa ini ya, dengan keadaan COVID-nya ya. Okey. Ya, Shima, memang Shima daripada dulu panggil saya Ustazah ya. Adalah ya beberapa kumpulan daripada Langkawi dan masa saya JKM dulu memang panggil Ustazah ya. Tapi saya sebenarnya bukanlah Ustazah, saya kaunselor. Tetapi pendidikan saya, PhD saya dalam integrasi spiritual dan agama. Mungkin sebab tu pendekatan saya agak berbeza sikitlah dengan pendekatan kaunseling barat. Ya, sebab saya integratekan spiritual dan agama dalam intervensi kaunseling saya. Okey. So, buku ini adalah buku La Tahzan ya, buku La Tahzan Jangan Bersedih. Karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni ya, penterjemahnya adalah Nur Aini Abu. Dan dalam buku ni ada 281 tajuk ya. 281 tajuk kecil-kecil sebenarnya, ada yang satu muka surat setengah ya. Yang menceritakan kepada kita, memberi satu suntikan semangat, motivasi ya. Apabila kita berhadapan dengan ujian-ujian, apa yang patut kita buat ya, apa yang patut kita cari. Okey. Jadi untuk kita panjatkan kesyukuran kepada Allah ya, kerana memberi ilham kepada Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni untuk tulis buku ni. Okey. Assalamualaikum Eli, sahabat saya, sahabat sekolah menengah ya. Okey, sebelum saya lanjutkan ya kepada bab yang pertama dalam buku ni, saya nak bacakan dulu ya apa nama ni, dia ada dalam buku selepas kata pengantar dalam buku ni kan, yang menarik sangat adalah ada doa ya. Saya nak bacakan doa ni. Mudah-mudahan doa ni sangat menyentuh hati ya. Nak pula kan dalam musim kita PKPB ya. Sedang berhadapan dengan ujian Allah, yang mana Allah hantarkan satu makhluk. Makhluk ni kita tak nampak. Makhluk ni merupakan tentera-tentera Allah yang kita nampak dia semakin tak nampak surutnya ya, tak nampak surutnya dari segi kes-kes ya yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Okey, satu pandemik yang saya rasa memang sangat ujian yang sangat besar lah ya bagi kita di dalam dunia hari ini. Okey, saya akan bacakan ya doa ini. Dia bermula dengan ya Allah ya, ya Allah ya, saya bacakan. Allah dimulakan dengan firman Allah ya dalam surah Ar-Rahman ayat 29 yang mana maksudnya ya, sekalian makhluk ya yang ada di langit dan di bumi selalu berhajat dan memohon kepada Allah, kepadanya setiap waktu dia berada dalam setiap waktu Allah berada dalam urusan, yakni mencipta dan mentadbir makhluk ya. Jadi apa sahaja yang berlaku ni, kita kena tahulah bahawa setiap kita ni sentiasa berhajat dan memohon kepada Allah. Jadi dia mulakan buku ini ya dengan doa doa-doa di sini, doa yang sangat indah ya. Saya nampak kat sini doa yang sangat indah ya, supaya kita ni kena tahu, kena sedar bahawa sekalian makhluk di muka bumi ini sentiasa berhajat ya, sentiasa berhajat kepada Allah dan sentiasa kena bermohon kepada Allah ya, sebab setiap waktu Allah berada dalam urusannya, iaitu
urusan iaitu mencipta dan mentadbir makhluk yang ada di muka bumi ni, ya. Okey. Dia kata apabila laut bergelombang, ombak bergelora dan angin bertiup kencang, semua penumpang kapal akan berteriak, ya Allah, ya. Apabila seseorang tersesat di tengah padang pasir, kenderaan menyimpang jauh dari laluannya dan para kafilah berasa kebingungan menentukan arah perjalanannya, maka mereka semua akan berseru, ya Allah, ya. Apabila tertimpanya musibah, bencana melanda dan berlakunya tragedi, ia akan menyebut, ya Allah. Apabila pintu ditutup di hadapan pencari kerja dan tirai-tirai ditutup di depan orang yang meminta, mereka akan berseru, ya Allah. Apabila berbagai usaha tidak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa terhimpit, harapan terhenti dan semua jalan pintas telah buntu, mereka akan menyebut, ya Allah. Nampak kan, ya, para penonton, sahabat-sahabat sekalian, ya. Maknanya buku ni kan seolah-olah dia memang bagi tahu dekat kita ni berada di hampir-hampir ke tahap buntu dalam kita menangani wabak pandemik COVID-19 ni kan, ya. Dia kata hanya kepadanya sahaja, kepada Allah sahajanya layak dipanjatkan kalimah-kalimah yang indah, doa yang ikhlas, bisikan yang jujur, air mata yang menitis penuh keikhlasan dan keinsafan dan ratap deria yang membingungkan, ya. Hanya kepadanya kedua telapak tangan dihulurkan setiap kali menjelang subuh, iaitu tangan-tangan orang yang memerlukan pertolongannya, dan tatapan mata hamba yang penuh berharap dan segunung benak yang bertanya tentang banyak peristiwa, ya. Ketika lidah bersenandung menyebut namanya, nama Allah, memohon, mengharap dan memanggil, dengan menyebutnya, di mana hati akan menjadi damai, jiwa akan terasa tenang, perasaan menjadi tenteram, saraf tidak lagi menegang, akal menjadi sejuk dan keyakinan menjadi mantap, ya. Allah lah sebaik-baik nama, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus dan kata yang paling bernilai. Allah lah, ya, baginya segala kekayaan dan keabadian, kekuasaan dan kekuatan, keagungan, kemampuan dan kebijaksanaan. Allah lah baginya kebijaksanaan, pertolongan, keringanan, bantuan dan cinta dan kebaikan, ya. Apapun segala nikmat yang diterima kita ni berasal daripada Allah, ya, dan Allah lah sang pemilik segala keagungan, kebesaran, kewibawaan dan keperkasaan, ya. Disambung pula, ya, dengan doa di bawah ini, ya. Doa di bawah ini, ya Allah, gantikanlah penderitaan ini dengan kesenangan, balasan kesedihan sebagai hal yang menggembirakan dan hilangkanlah perasaan takut ini kepada ketenteraman. Ya Allah, sejukkan gelora hati dengan salji keyakinan, padamkan gelojak api jiwa dengan dengan air keimanan. Ya Allah, berikanlah rasa mengantuk sebagai kenyamanan bagi mata yang tidak dapat pejam. Berikan rasa damai bagi jiwa-jiwa yang resah ini suatu kedamaian dan berikanlah dengan kemenangan yang nyata. Ya Allah, tunjukkanlah penglihatan ini menuju cahayamu. Bimbinglah kesesatan ini ke arah jalanmu dan bimbinglah orang yang tergelincir menuju petunjukmu. Ya Allah, lenyapkan segala keraguan dengan cahaya mentari di ufuk timur. Hancurkan segala kebatilan yang bersarang di dalam perasaan dengan secerah sinar kebenaran. Hapuskan segala tipu daya syaitan dengan petunjuk bala tenteramu. Ya Allah, hindarkan kami dari segala kesedihan, hilangkan kesengsaraan, jauhkan segala kegelisahan dari jiwa-jiwa kami. Kami berlindung kepadamu dari segala ketakutan, kecuali hanya takut kepadamu. Kami berlindung dan bertawakal hanya kepadamu. Kami berlindung dari kepasrahan, kecuali hanya pasrah kepadamu. Kami meminta hanya kepadamu, memohon pertolongan hanya kepadamu. Hanya Engkaulah sebagai pelindung kami, kerana Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat semua, ya, ini adalah doa yang berada di awal buku La Tahzan ataupun
buku Jangan Bersedih ya, karangan Dr. Dr. Aid Al-Qarni. Okey. Jadi saya nak pergi kepada hari ini untuk sesi yang pertama ya. Kita tak ambil masa yang panjang ya, sekejap je ya. Kita nak bacakan bab 1 ya, tentang tajuknya adalah merenung dan bersyukurlah. Insya-Allah ya, pendek je ya, satu muka surat lebih je ya. Selepas ini insya-Allah, selepas ini saya akan bagi satu teknik untuk kita buat satu macam teknik relaksasi ya, teknik relaksasi, tetapi saya akan buat satu teknik untuk menzahirkan rasa kesyukuran ya, untuk sama-sama kita cuba praktiskan. Mudah-mudahan kita insya-Allah kita boleh praktiskan selepas ni, mungkin boleh membantu untuk kita berdamai dalam hati ya, untuk kita mencari sesuatu yang ketenangan ya, insya-Allah apabila kita datang dengan pelbagai ujian ni kan. Okey. So, untuk tajuk yang pertama, merenung dan bersyukurlah, kata Dr. Aid adalah setiap manusia seharusnya selalu mengingati nikmat yang Allah kurniakan kepada anda ya. Kerana kepada kita semualah ya. Bukan saya cakap kepada anda je, tak saya, termasuk saya jugalah ya. Okey. Kerana nikmatnya telah meliputi dari hujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki, kesihatan badan, keamanan negara, hutan belantara, udara dan air serta banyak lagi lainnya adalah nikmat yang telah diberikan Allah kepada anda ya. Dia kata dalam surah Ibrahim, saya baca maksud firman Allah sahaja. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman ayat 34, sekiranya kalian hitung nikmat Allah, nescaya kalian tidak akan dapat menghitungnya ya. Sebab banyak sangat nikmatnya ya. Kita bangun pagi tadi ya, apa perkara yang pertama yang berlaku? Anggota badan kita dapat bergerak ya. Tangan kita dapat bergerak, kaki kita dapat bergerak ya. Mata kita dapat buka mata ya. Mulut kita dapat mengucapkan kesyukuran sebab kita masih diberikan nafas oleh Allah pada pagi ni ya. Lepas tu apa? Kita boleh langkah turun daripada katil ya. Boleh langkah turun ya. Kaki kita boleh berjalan dengan baik ya. Kita dapat bergerak dengan baik, dan kita pergi ke bilik air. Bilik air kita buat apa ya? Kita bersihkan badan kita. Kita buka paip air, ada air ya. Semuanya Allah sediakan untuk kita. Apa kata satu hari tiba-tiba kita bangun, mata boleh buka, tiba-tiba anggota badan kita tak boleh bergerak. Macam mana ya? So kita memang kena sentiasa banyak bersyukur kepada Allah ya. Okey. Dan dia kata demikian besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada anda. Dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Allah untuk anda, tetapi anda tidak pernah menyedarinya ya. Anda menguasai kehidupan tetapi tidak pernah mengetahuinya ya. Dan disambung dengan firman Allah dalam surah Luqman ayat 20, dia telah memberikan nikmat-nikmatnya secara sempurna kepada kalian, baik yang zahir maupun yang batin ya. Dan saya teringat ya, dalam surah kan, kita tiap-tiap malam kan kita selalu baca surah Al-Mulk kan. Dalam satu tu dalam surah Al-Mulk tu ada satu ayat tu ayat tu dia kata, yang maksudnya dia kata apa? Sangat sedikit daripada kamu yang bersyukur ya. Banyak kalau kita buka dalam ayat Quran kan, banyak ayat-ayat yang Allah tekankan kepada kita manusia ni kurang bersyukur sebab Allah bagi banyak nikmat tapi kita tak bersyukur ya. Jadi Dr. Aid dalam buku ini dia yang pertama sekali dia suruh kita renung dan bersyukurlah ya. Dan dalam surah Ar-Rahman ayat 13 pun ada dia Dr. Aid masukkan kat sini ya. Dalam dia kata yang ini sebenarnya banyak ya, dalam surah Ar-Rahman ni Allah ulang ya, berapa kalau tak salah saya 13 kali ke berapa kali ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya, maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang layak akan kamu dustakan ya. Okey. Dr. Aid sambung lagi katanya ya, apakah anda mengira bahawa berjalan dengan kedua kaki itu merupakan sesuatu yang biasa, padahal masih banyak manusia lain yang tidak mempunyai kaki ya. Apakah anda mengira bahawa berdiri tegak di atas kedua betis itu merupakan sesuatu yang mudah,
Padahal masih banyak manusia lain yang kehilangan kedua betisnya. Apakah anda merasa nikmatnya tidur dengan memejamkan kedua mata? Sementara masih banyak manusia lain yang tidak dapat tidur kerana sakit yang mengganggunya. Ya? Pernahkah anda merasa nista ketika anda dapat menyantap makanan, ya, memakan makanan yang lazat dan minuman yang dingin, sementara masih banyak orang lain yang tidak dapat makan dan minum hanya kerana penyakit yang mereka deritai. Bukan saja orang yang tak dapat makan ni kerana penyakit, ya, tetapi kerana kesempitan hidup, kerana kesusahan, ya, kefakiran dan kemiskinan dan sebagainya. Ya. Jadi kita yang ada makanan ni, ya Allah, ya, seharusnya kita patut bersyukur, ya, sangat-sangat patut bersyukur, ya. Dan dia kata, renungkanlah betapa besarnya fungsi pendengaran di mana Allah menjauhkan anda dari ketulian, ya. Allah bagi pendengaran kita ni, ya, dan Allah jauhkan kita daripada ketulian. Maksudnya yang tak dengar lah, yang pekak, ya. Yang tuli ni sebenarnya dia bukanlah tak dengar sebenarnya, ya. Pekak tu tak dengar, tuli ni dia dengar tapi tak masuk ke hati, ya. Okey. Penglihatan anda terhindar dari kebutaan dan ingatlah kulit anda yang cantik yang terhindar dari penyakit gatal dan kudis, ya. Dr. Aid tulis kat sini, ya. Bukan saya tambah, ya. Dr. Aid tulis kat sini, dia kata, dan ingatlah kulit anda yang cantik yang terhindar dari penyakit gatal dan kudis. Perhatikan juga fungsi otak anda. Allah telah memberikan kesihatan akal sehingga terhindar dari kegilaan yang menghinakan. Apakah anda ingin menggantikan mata anda dengan segunung emas sebesar gunung Uhud? Ya. Saya ingat lagi, ya, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, ya, kalau sahabat-sahabat yang pernah ingat, ya, kisah kehidupan saya tahun 2013, ya, sebelum saya lahirkan anak syurga saya, ya, Sayyidah Nur Syaraha, almarhumah anak saya Sayyidah Nur Syaraha. Sebelum saya lahirkan Syaraha, Allah uji saya dengan abang dia, ya, si Alang, ya, Fahmi, dengan mata dia yang doktor buat MRI, doktor kata ada ketumbuhan di belakang mata, kan. Dan doktor nak operate dah, doktor nak buat satu operation emergency tau. Jadi saya pun tanya doktor, doktor, kalau nak buat operation ni untuk apa, ya? Nak buat untuk apa? Doktor kata nak buat ni untuk nak ambil cyst tu, nak tengok adakah ada sel ketumbuhan ataupun sel kanser. Jadi saya pun tanya doktor, macam mana doktor nak buat? Doktor kata doktor akan buka kat sini bahagian ni, ya, buka ni bahagian ni dan buka, ya, potong tengkorak kepala ni, buka, ya, dan doktor nak sebab mata Fahmi masa tu berbola mata di belakang berbola mata tu ada satu macam ketumbuhan dan dia menyelaputi saluran mata, ya, saraf mata. Jadi saya tanya doktor, saya kata, doktor, kalau dalam keadaan ni doktor nak buka mata anak saya ni, ya, nak ambil cyst tu, apa risikonya, ya? Doktor cakap 99 perpuluhan berapa saya tak ingat, tapi 99 perpuluhan something lah, ya, 5 ke berapa saya tak ingat lah, ya, anak saya akan buta, ya. Tetapi hanya untuk melihat cyst itu saja, ya, untuk melihat sel apa yang ada dekat ambil cyst tu, nak tengok sel apa ada, ketumbuhan biasa ataupun kanser. Jadi bila saya cakap, doktor, kalau saya tak buat macam mana? Dia kata kalau tak buat kita tak tahu, mungkin dia akan kalau dia kanser, dia akan terus merebak dan dia terus akan buta, ataupun dia akan kena keluarkan mata tu, buangan mata tu. Jadi pada ketika tu saya kata, ya Allah, anak saya masa tu dia baru umur darjah 1, ya, dia darjah 1. Ya, saya pun, ya Allah, munajat pada Allah, ya, saya kata, ya Allah, ya, kalaulah, ya, mampu saya hadiahkan ataupun saya serahkan, ya, mata ini pada dia, saya sanggup. Saya kata sanggup ambil lah mata saya, sebab sekurang-kurangnya saya dah hidup masa tu saya hidup berapa 40 berapa tahun, ya, 40 tahun macam tu, ya. Saya kata saya dah banyak tengok saya dah tengok dunia lah, ya, saya dah tengok dunia, dan
Saya dah pergi, saya dah tengok Kaabah ya. Saya dah ada Allah dah bagi apa nama dah bagi peluang untuk saya tengok Kaabah dan sebagainya. Saya kata cukuplah ya, maknanya tak apalah ya. Saya relalah ya hadiahkan ya, bagilah mata saya sebelah kat dia. Ya, betapanya ya pada ketika itu saya rasa mata tu begitu berharganya ya. Kalau kata kat dia Datuk Abdullah, Dr. Abdullah, Dr. Aid kata ya, dia kata, adakah anda ingin menggantikan mata anda dengan emas sebesar gunung Uhud kan? Kalau siapa yang dah pernah pergi umrah ya, haji, pernah tengok kan macam besar mana Bukit Uhud tu kan, gunung Uhud tu kan, besar mana Bukit Uhud tu. Katakanlah orang bagi dekat kita emas yang sebesar-besar Bukit Uhud tu pun, nak ke kita dalam keadaan mata kita tak nampak kan? So kita tak nak kan? So saya dah pernah merasainya ya. Tetapi alhamdulillah ya, nanti semua tertanya-tanya macam mana mata Alang sekarang kan. Alhamdulillah keesokannya ya, macam hari ni doktor dah buat prepare untuk masuk operation. Keesokannya malam tu saya buat macam-macam lah ya, macam-macam lah ya, minta semua sahabat-sahabat saya doa dan sebagainya. Akhirnya Allah bantu ya, pagi keesokannya doktor datang sebelum pergi ke Dewan Bedah untuk prepare bilik bedah untuk dia ya, nak masuk operation. Doktor datang tengok mata dia dalam keadaan yang dah elok ya, dah mata dia dah tak bengkak, dah tak terjojor nak keluar, macam terjojor nak keluar tu dah tak ada. Doktor tu terduduk ya, doktor perempuan ya, saya tak ingat nama dia. Doktor perempuan pakar mata di Alostar ya, terduduk dekat katil. Dia kata subhanallah ya, mustajabnya doa ibu. Saya kata doktor, ini bukan doa saya seorang ya, doa seluruh sahabat saya daripada seluruh Malaysia ni sampai ke Mekah ya. Sahabat-sahabat saya yang ada kat sana pun dia turut doakan ya. Pada ketika itu kan doktor kata dia kata tak pernah tengok lelaki semacam tu. Maksudnya daripada bengkak ya, daripada mata nak terjojor keluar tu, tiba-tiba dah berapa lama dalam keadaan macam tu, tiba-tiba mata tu normal ya, elok, tak bengkak ya, tak merah, tak apa, dan boleh melihat macam biasa. Jadi doktor pun cancel lah ya, tak operate. Jadi pada ketika itu ya, Allah nak bagilah, sebenarnya Allah nak didik saya ya, nak bagi saya satu pesanan bahawa besarnya nikmat Allah yang sedang kita bacakan ni ya. Saya cuba transferkan, pindahkan pengalaman yang saya ada ya, dengan kita baca buku ni, pindahkan pengalaman yang saya ada. Mudah-mudahan kita lebih bersyukur ya, kita lebih bersyukur, kita boleh lebih menghargai apa yang Allah bagi pada kita ya. Kalau apa yang ada pada kita ni, penglihatan ya, tangan yang bergerak ya, otak yang berfungsi dengan baik ya, sesuatu nikmat yang sebenarnya sangat besar, dan kita patut sentiasa merenung ya. Dr. Aid kata kita patut merenung dan sentiasa bersyukur ya. Dan dia kata kat sini, dia kata, inginkah anda menjual pendengaran anda seharga perak satu bukit ya? Nak ke kita Allah tarik pendengaran kita jadi pekak, jadi tuli dan sebagainya, tiba-tiba Allah nak bagi kita satu emas, satu perak satu bukit kan? Kita takkan nak kan? Tetapi maknanya sangat-sangat berharga, bernilai, yang tak ternilai dengan material ya. Okey. Dan apakah anda mahu membeli istana yang menjulang tinggi dengan lidah anda namun anda bisu ya? Apakah anda mahu menukar kedua tangan anda dengan butiran-butiran permata dan berlian tetapi tangan anda gudung ya? Anda sebenarnya telah meraup kenikmatan yang tiada terhitung dan kesempurnaan tubuh badan, tetapi sayangnya kita lah ya, saya sebut kita, saya gantikan perkataan kita ya, tetapi sayangnya kita tidak menyedarinya. Bahkan kita hidup dalam ketidakpastian dan terperangkap dalam kesedihan. Padahal kita masih memiliki roti yang segar untuk dimakan ya, untuk disantap, dia tulis kat sini, air yang segar untuk diteguk, dapat tidur dengan nyenyak dan kesihatan yang stabil ya. Dan kita acap kali memikirkan sesuatu yang telah hilang sehingga kita lupa mensyukuri apa yang ada di hadapan kita.
kita merasa sedih kerana kekurangan material padahal kita masih memiliki kunci kebahagiaan, memiliki setumpuk kebaikan, kenikmatan dan masih banyak yang lain ya. Oleh kerana itu renunglah dan bersyukurlah ya. Dan Dr. Aid kat sini dia tambah dengan firman Allah surah Az-Zariyat ayat 21. Dia kata maksudnya pada diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya. So dia suruh kita perhati, renung serenung-renungnya, sedalam-dalamnya, dan lihatlah diri anda, keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, kesihatan, sahabat dan dunia sekeliling anda, dan janganlah masuk di dalam golongan yang mana yang Allah kata dalam surah An-Nahli yang Dr. Aid tulis, yang Dr. Aid muatkan di sini ya, ayat 83. Mereka, maksud firman Allah, mereka mengetahui bahawa semua nikmat yang ada berasal daripada Allah tetapi mereka mengingkarinya ya. Jadi inilah ya kaya pertama, yang pertama dalam tajuk buku Jangan Bersedih La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni ya, yang bertajuk merenunglah dan bersyukurlah ya. Okey. So ada 21 orang lagi saya nak bagi satu teknik ya. Saya selalu kalau saya dapat ceramah, saya dapat ceramah di slot pagi biasanya, kalau slot awal-awal biasanya saya akan buat macam ni ya. Saya dapat buat macam ni ya. Saya suka buat macam ni lah sebab dengan adanya kita setting minda yang baik pada awal pagi, kita akan menyediakan hari kita dengan satu situasi yang baik ya, suatu yang positif dan sebagainya. Okey. Semua yang duduk di depan saya ni boleh bersandar dalam keadaan yang mungkin yang paling selesa ya, bersandar dalam keadaan yang selesa ya. Bersandar dalam keadaan selesa. Saya nak buat satu teknik ya, teknik relaksasi dengan kaedah bersyukur ya. Okey, bersandar dalam keadaan selesa dan kita akan mula tarik nafas ya. Kita tarik nafas dalam kiraan 3. Tarik nafas 3. Bila saya kata tarik nafas, kiraan 3 tu maksudnya tarik nafas 1, 2, 3 ya. Lepas tu bila saya kata tahan nafas, tahan dalam kiraan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Okey, bila saya kata lepaskan nafas, hembus nafas perlahan-lahan, lepas dalam kiraan 5, tetapi hembus perlahan-lahan mengikut mulut. Ya, bukan hidung ya, ikut mulut dan perlahan-lahan ya. Okey. So boleh kita demo sikit ya. Okey, tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Okey, boleh ya? Okey, kita buat sekali lagi ya. Tarik nafas. Tahan. Lepas perlahan-lahan ikut mulut. Okey. Okey, kita buat lagi sekali. Kita buat dalam tiga kalilah ya. Baru kita pergi kepada teknik menzahirkan kesyukuran. Okey. Okey. So tarik nafas perlahan-lahan. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Okey, tarik nafas. Tahan. Lepas perlahan-lahan ikut mulut. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan ikut mulut. Okey. So semua dah dapat satu insya-Allah ya, mudah-mudahan dengan kaedah tu dah oksigen dah masuk ya dalam otak kita ya. Kita pun dah cukup oksigen ya. Kalau boleh pejamkan mata, pejamlah ya. Bukan saya nak buat magic. Ting, tak buat ya. Bukan nak buat magic ya. Tak ada apa-apa mantra-mantra kat sini ya. Okey, tutup mata ya. Tutup mata. Okey, lapangkan fikiran. Tak payah tengok saya pun tak apa ya. Tutup mata, lapangkan fikiran ya. Tenangkan fikiran, keluarkan segala apa yang sedang kekusutan yang sedang dialami ya. Okey, keluarkan. Bungkuskan, serah pada Allah, bungkuskan, serah pada Allah, bungkuskan, serah pada Allah. Okey. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan, pejamkan mata. Okey. Sekarang
saya nak, ya, sahabat-sahabat semua, ucapkan rasa syukur yang paling dalam di dalam hati, ucapkan di dalam hati, zahirkan dalam hati, ucapkan rasa syukur yang paling dalam kepada yang pertama, kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, pada hari ini. Kita ada rezeki, ya, kita ada anggota kita semua berfungsi dengan baik, kita sihat, kita mampu melihat, mampu mendengar, mampu menikmati kehidupan kita dengan baik pada hari ini. Ucapkan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Okay. Yang kedua, ucapkan, zahirkan rasa kasih, rasa syukur kepada Allah kerana menghadirkan Rasulullah, memberi Rasulullah kepada kita, kerana dengan hadirnya Rasulullah, dengan utusan Rasulullah Allah kepada kita melalui Rasulullah ini, ya, kita dapat menikmati iman dan Islam pada hari ini. Terima kasih Allah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Yang ketiga, ucapkan rasa syukur kepada orang yang paling banyak berjasa dalam hidup kita, kepada ibu. Hadirkan wajah ibu, dekatkan wajah ibu ke dalam minda kita, nampakkan wajah ibu sedang tersenyum kepada kita, rasakan tangan ibu sedang memeluk kita, sedang memegang kita. Mak, terima kasih Mak. Terima kasih Mak kerana melahirkan saya, kerana telah membenarkan saya berada dalam rahim Mak selama 9 bulan 10 hari. Terima kasih kerana bersusah payah melahirkan saya sehingga mengancam nyawa Mak, ya, membuatkan Mak sakit masa melahirkan saya. Terima kasih Mak menyusukan saya. Terima kasih Mak. Terima kasih yang paling dalam kepada Mak, orang yang paling banyak jasanya dalam hidup kita. Ucapkan terima kasih kepada ayah, kepada abah, kepada bapa kita, orang yang paling berjasa dalam membanting tulang, berusaha mencari nafkah, membesarkan kita, membawa balik makanan untuk memberi makanan kepada kita, sehingga kita dapat membesar, dapat makanan yang sihat, ya, membesar dengan baik. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Hadirkan wajah Abah, wajah ayah, wajah bapa kita, ya. Lihatlah Abah sedang tersenyum, bapa kita sedang tersenyum, ya. Sentuh tangannya ya Allah, ya, sentuh tangannya. Kita dapat rasa kesat dan kasarnya tangan abah kita, ayah kita, ya. Itulah, ya, kesan daripada abah kita membesarkan kita, ayah kita membesarkan kita, ya. Yang seterusnya, ucapkan terima kasih yang paling dalam, ya, kepada pasangan kita, kepada suami kita. Terima kasih abang, ya, kepada isteri kita. Terima kasih sayang, ya. Ucapkan terima kasih kerana kasih sayang mereka, ya, kerana perhatian mereka. Kita rasa kita dihargai, kita disayangi, ya. Tidak ada orang lain yang menyayangi kita melebihi pasangan kita, ya. Ya, mungkin ada yang rasa tak betul apa yang saya cakap ni, ya. Mungkin ada yang diuji dengan tidak mendapat kasih sayang ke apa ke, tetapi sebenarnya tanda kasihnya Allah kepada kita adalah tanda Allah hantarkan pasangan yang baik kepada kita, ya. Ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih kerana memberi ruang untuk kita berkasih sayang, ya. Seterusnya, ucapkan terima kasih kepada anak-anak kita. Terima kasih Kak Long, terima kasih Anga, terima kasih Abang Long, ya. Terima kasih kakak, terima kasih abang, ya. Terima kasih adik, terima kasih Alang, ya. Terima kasih anak-anak kerana dengan adanya mereka telah
memberi warna-warna kehidupan kepada kita. Terima kasih anak-anak, mereka menjadi bunga-bunga kehidupan kita, ya. Kerana ada mereka lah kita rasa bahagia, ya. Walaupun musim Covid ni anak-anak ada semua berapa stres, tapi ucapkan terima kasih. InsyaAllah minda sahabat-sahabat akan berubah, ya. Sahabat-sahabat akan berubah lepas ni, ya. Ucapkan terima kasih anak-anak, terima kasih, ya. Terima kasih kerana memberi peluang, ya, ibu, mama, umi menjadi ibu, ya. Terima kasih anak-anak kerana bagi peluang abah, ayah, papa, ya, daddy dan abi dan sebagainya menjadi ayah, ya. Kalau tak ada anak, ya, tak adalah kita mendapat, ya, perasaan menjadi ibu bapa, ya. Seterusnya, ucapkan terima kasih kepada adik-beradik kita, ya, kakak kita, adik-adik kita, ya, abang kita. Terima kasih kerana mereka adalah sebahagian daripada keluarga kita yang telah mewarnai kehidupan kita semasa zaman kita kecil. Mungkin sekarang kita dah ada keluarga, ya, tetapi mereka sangat semasa kita membesar itu, mereka memberi satu sejarah ataupun pengalaman manis, ataupun mungkin ada sejarah suka duka, tetapi itu adalah zaman silam yang memberi satu kenangan yang kita tidak akan berpisah selama-lamanya kerana kita berasal daripada satu rahim yang sama, rahim yang telah ditumpang oleh semua adik-beradik, iaitu rahim ibu kita. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Long, terima kasih Kak Nga, terima kasih Kak Lang, Abang Long, ya, Abang Cang, ya. Semua-semualah, ya, adik Su dan sebagainya. Terima kasih kerana telah mewarnai kehidupan kita, ya. Seterusnya, ucapkan terima kasih kepada jiran tetangga kita, ya. Terima kasih jiran-jiran, ya. Terima kasih jiran kerana adanya jiran. Kalau kita duduk seorang dalam hutan, kan, tak ada jiran. Terima kasih jiran kerana ada jiran lah kita dapat pahala melalui bagi makanan pada jiran, ya. Kita dapat berbuat baik pada jiran. Terima kasih jiran-jiran kita. Terima kasih semuanya, ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekerja kita, ya, rakan sebelah meja kita, rakan sebelah bilik kita, ya, rakan-rakan di tempat kerja, ya. Terima kasih kepada tukang kebun kita yang membantu kita kutip sampah, siram pokok, ya. Terima kasih semua, ya Allah, terima kasih kepada semua, ya. Ucapkan terima kasih. Okey, yang terakhir saya bebaskan, ya. Saya buka kepada semua sahabat-sahabat, jika ada yang nak ucap rasa terima kasih kepada insan yang saya tak sebut dalam ni. Mungkin ada, ya, mungkin ketua jabatan, mungkin siapa-siapa, ya, nak ucap rasa terima kasih, ya. Saya bukakan, ya, saya bukakan kepada sahabat-sahabat untuk ucapkan rasa terima kasih, ya. Ucapkan rasa terima kasih kepada siapa sahaja, ya, yang kalian rasa penting untuk kalian ucapkan rasa terima kasih. Terima kasih, ya. Zahirkan wajah insan itu dalam hati kita, dalam minda kita. Lihatlah dia sedang tersenyum, ya. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih yang paling dalam. Okey, sahabat-sahabat semua, ya. Okey, kita jika ada lagi mungkin sahabat-sahabat boleh lakukan selepas ini, ya. Kita pun dah hampir 45 minit juga, ya. Sekejap je rasa. Jadi okey, kita nak buat pernafasan semula, ya. Okey. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan. Lepas nafas perlahan-lahan. Ya, untuk yang Islam sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, terima kasih semua, ya. 24 orang yang saya nampak kat sini hadir, ya. Terima kasih semua kerana sudi hadir.
ke slot pertama untuk saya baca ya. Saya baca buku, saya tolong bacakan je sebenarnya ya. Saya tak ada ilmu pun ya, tak ada ilmu banyak pun ya. Saya tolong bacakan buku La Tahzan ya, Jangan Bersedih karangan Dr. Aid Al-Qarni ya. Penterjemahnya adalah Nuraini Abu ya. Hari ini kita dah baca tentang tajuk merenung dan bersyukurlah ya. Esok tajuknya adalah yang lalu biarlah berlalu. Esok insya-Allah kita akan FB live lagi dengan tajuk nombor 2-nya adalah tajuk yang lalu biarlah berlalu. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat. Saya mohon ampun dan maaf ya sekiranya sepanjang saya menyampaikan sesuatu yang bukan dalam kandungan buku ini memberi sesuatu yang menggurus hati ataupun menyentuh perasaan sesiapa. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan daripada diri saya sendiri dengan keizinan Allah jua ya. So sebelum saya berhenti, dalam menghadapi COVID ya, COVID-19 ni kita sedang dalam pandemik yang ujian yang besar ya. Kita kena ingat empat perkara. Kita kena ingat satu perkara iaitu duit ya. Duit penting ya. Kalau macam ni mini love, kalau macam kosok-kosok sikit duit ya. Duit ini adalah apa ya? Duit ini adalah D, doa ya. U, usaha. I adalah ikhtiar. T adalah tawakal ya. Duit, ingat duit ya. Duit, doa. Doa mula nak keluar rumah tu baca dulu ya. Saya ingat dulu pesan guru saya almarhum Tuan Guru Harundin, baca 3 kali setiap keluar nak keluar baca doa penggerak Bismillahirrahmanirrahim la yanzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali insya-Allah Allah akan hindarkan segala kemudaratan daripada kita ya. Okey, lepas tu apa? Usaha pakai mask, bawa hand sanitizer ya. Cuci kerap, cuci tangan ya. Jangan duduk tempat sesak ya, jangan duduk rapat-rapat dan sebagainya. Okey. I apa? Duit. I apa? Ikhtiar ya. Ikhtiar ikhtiar jangan, kalau tak ada keperluan tak payah keluar ya. Tak perlu duduk di rumah ya. Stay at home, duduk kat rumah, jangan keluar pergi mana-mana. Lepas ni keluarlah ya. Dah guna kopi lah, bagai-bagai kan. Ya, tak apa ya. Okey, tak kisah ya. Yang last sekali adalah tawakal ya kepada Allah ya. Tawakallah ya. Bergantunglah dengan pergantungan yang besar dengan Allah. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dihindarkan daripada wabak pandemik COVID-19 ni, dan kita sama-sama setiap malam sama-sama kita solat hajat, kita mohon ya pada Allah supaya Allah bawa pergi jauh ya makhluk dia yang bernama tentera halus dia, tentera halus dia ni, yang mikro ni, bawa jauh daripada bumi Malaysia ya. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah ya. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita jumpa lagi untuk siri yang kedua, tajuk yang kedua dalam buku Jangan Bersedih karangan Dr. Aid Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sayang untuk semua. Insya-Allah jumpa lagi besok.